Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada Pokok Sena untuk berbahas dalam usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena dengan pembukaan penggalian pertama bagi sidang Parlimen ke-15 pada hari ini. Menjunjung kasih kepada Yang di-Pertuan Agong di atas titah yang telah disampaikan. Tuan Yang di-Pertua, ini adalah kali pertama saya berbahas di Dewan yang mulia ini. Sukalah untuk saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada pengundi Parlimen Pokok Sena yang memberi peluang kepada saya mewakili Perikatan Nasional untuk mewakili mereka, memberi khara bagi pihak mereka. Pokok Sena hari ini tak sama dengan Pokok Sena dulu. Tuan Yang di-Pertua, pilihan raya umum ke-15 pada November yang lalu memberikan satu signal yang jelas kepada kita bahawa rakyat mahukan suatu titik perubahan dalam lanskap politik tanah air. Polarisasi pengundian yang berlaku adalah isyarat bahawa politik matang dan sejahtera memainkan peranan yang penting dalam aspek memilih tampuk pemerintahan negara. Kematangan rakyat dalam memilih pemimpin ini seharusnya disambut oleh para pemimpin yang ada pada hari ini, agar pemimpin dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, telus serta bertanggungjawab. Kematangan dalam menjalankan tugas sama ada di peringkat kerajaan maupun di peringkat ahli Dewan Rakyat bukan sahaja sekadar di bibir, malah mesti dibuktikan dengan komitmen dan usaha. Ia mesti dilihat matang dan mesti dilaksanakan kematangan itu dalam setiap tindakan para pemimpin. Sesungguhnya rakyat menuntut kematangan para pemimpin. Namun, sangatlah ironi apabila kerajaan yang berada di hadapan saya pada hari ini seolah-olah mengambil langkah mengundur ke belakang. Reformasi integriti masih tidak dijadikan keutamaan dalam kerajaan. Saya lihat ianya masih di awang-awangan. Amalan nepotisme diangkat sebagai normal baru dalam kerajaan, meskipun dilapik dengan alasan kerja tanpa gaji atau pro bono. Jawatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan diletakkan di bawah individu yang sama, walaupun sebelum ini pihak sebelah sana jugalah yang lantang membidas pihak lain mengamalkan perkara yang sama. Persoalan saya, bagaimana mungkin politik tanah air akan bergerak ke arah suatu kematangan yang diharapkan dan kematangan yang tinggi jika mentaliti dan amalan kerajaan yang ada pada hari ini masih ditakuk yang lama. Tuan Yang di-Pertua, dalam konteks kedudukan Badan Penguatkuasaan SPRM yang menjadi nadi penting bagi menghapuskan rasuah dalam negara, saya ingin mengetahui apakah kerajaan mempunyai suatu perancangan strategik bagi memastikan accountability SPRM di bawah Parlimen yang mulia ini. Sewajarnya isu accountability SPRM dijadikan keutamaan oleh kerajaan pada hari ini. Malangnya, pelbagai tuduhan rambang, persepsi kosong yang disebar luaskan tanpa sebarang bentuk pembuktian yang berfakta dikemukakan. Mungkin kesemua ini bertitik tolak daripada dendam politik yang tidak pernah berkesudahan.
Saya berpandangan kerajaan perlu menangani masalah defisit keyakinan terhadap SPRM yang sebenarnya dicetuskan dalam kalangan pemimpin parti kerajaan sendiri. Ketika kempen PRU 15 tempoh hari, ada pihak sebelah sana secara terbuka mengugut untuk mencari ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru selepas memenangi pilihan raya umum. Walau bagaimanapun, selepas berada di tampuk pentadbiran, individu yang sama tidak meletakkan reformasi institusi SPRM sebagai keutamaan. Bagi saya, ini adalah suatu yang sangat menghairankan. Apakah kerajaan tidak tahu meletakkan keutamaan dalam suatu perkara? Bagaimana pemimpin politik boleh mengeluarkan kenyataan sedemikian yang sangat tidak bertanggungjawab? Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin mengambil contoh, iaitu apabila saya melihat dan mendengar kenyataan-kenyataan daripada Yang Amat Berhormat tamu sendiri, lebih cenderung membuat tuduhan rambang sehingga mencetuskan persepsi negatif terhadap kakitangan awam. Ini yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Paguh tadi, yang berada dalam kementerian sendiri. Ironinya, dalam masa yang sama, individu yang berdepan kes rasuah diangkat dalam kabinet, selain amalan nepotisme menjadi normal baru dalam kerajaan. Isunya di sini bukan lagi soal mereformasi SPRM dan kehendak politik untuk menutup lubang rasuah, tetapi sebaliknya semakin mengundur lebih parah ke belakang dengan amalan normal baru tadi. Soalan saya, adakah ini identiti madani yang cuba untuk diketengahkan? Saya ikuti perbahasan dari Kuala Selangor tadi yang cuba untuk menjelaskan apakah dimaksudkan madani. Namun sayang, Hulu Langat pun payah nak faham apa yang dijelaskan itu. Saya berpandangan isu reformasi institusi ini memerlukan libat urus yang serius. Paling utama adalah kita menolak institusi penting seperti SPRM ini dijadikan alat tunggangan politik. Saya tegaskan bahawa keadilan itu bukan sahaja perlu untuk dilaksanakan, bahkan perlu dilihat sebagai telah dilaksanakan. Tambahan lagi, keadilan bukan sahaja dilihat sebagai telah dilaksanakan, bahkan juga perlu dilihat sebagai telah dipercayai pelaksanaannya. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin beralih kepada isu federalisme yang juga perlu diberikan perhatian serius. Tadi sudah dibangkitkan oleh sahabat saya Al-Ustaz. Saya juga suka untuk membangkitkan semula isu ini, di mana saya berpandangan kita seharusnya meletakkan satu garis yang jelas di antara kerajaan kepada kerajaan dan parti kepada parti. Dalam konteks federalisme, kita harus berpijak pada paksi hubungan di antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Maka oleh yang demikian, soal perbezaan parti di peringkat persekutuan dan negeri tidak seharusnya berbangkit. Namun, hari ini amalan kerajaan persekutuan seolah-olah cuba mengundurkan negara ke belakang sekali lagi dengan kewujudan Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP. Ini adalah sebahagian daripada taktik membuli yang akan merugikan rakyat pada akhirnya. Tuan Yang di-Pertua, kita perlu sedar prinsip federalisme di Malaysia tidak begitu kompleks sebagaimana yang diamalkan di luar-luar negara, di negara-negara luar seperti di Switzerland dan Belgium. Federalisme di Switzerland sebagai contoh menguruskan negeri-negerinya dengan 4 bahasa resmi utama, iaitu Jerman, Itali, Roman dan Perancis. Begitu juga amalan federalisme yang agak kompleks di Belgium, India dan negara-negara persekutuan yang lain. Cumanya federalisme yang diamalkan di Malaysia terlalu berpusat kepada persekutuan. Saya tidak berhajat untuk merungkaikan semula. Cuma kita seharusnya berpegang kepada best practice, khususnya dalam konteks hubungan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Tuan Yang di-Pertua,
Ada beberapa perkara yang saya berpandangan perlu diberikan penekanan dalam hal ini. Pertama, memelihara hubungan terus di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri tanpa perlu Jabatan Pembangunan Persekutuan. Yang kedua, menyatakan komitmen yang jelas khususnya berkaitan dengan urusan keuangan dan fiskal dengan kerajaan-kerajaan negeri, antaranya yang berkait dengan royalti, grant per kapita dan sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan anggota Dewan Negara daripada negeri-negeri yang dihadkan kepada 2 orang sahaja daripada setiap negeri ketika ini bagi menguatkan lagi suara daripada negeri kepersekutuan. Yang keempat, menyemak semula peruntukan grant per kapita berdasarkan bahagian 1 jadual ke-10 supaya ia dapat ditingkatkan selaras dengan paras tahap sara diri yang sesuai ketika ini. Dan yang kelima, merundingkan semula pembayaran nilai pajakan Pulau Pinang daripada kerajaan persekutuan yang dikhususkan kepada negeri Kedah. Ini sebahagian daripada perkara yang memerlukan kepada jawapan balas daripada kementerian. Saya mengharapkan respon yang baik dari pihak kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, perkara terakhir yang ingin saya sentuh dalam perbahasan ini adalah berkenaan dengan langkah Kementerian Kesihatan. Kebetulan YB Menteri ada memperkenalkan projek rintis pemberian ubat mencegah jangkitan HIV iaitu PrEP secara permintaan. Saya ingin menegaskan bahawa implikasi terhadap tindakan tersebut sangat besar, khususnya kepada perkembangan golongan LGBT atau spesifiknya golongan gay dalam negara ini. Saya mengharapkan agar KKM dapat meneliti semula projek rintis berkenaan. Ini bukan kerana kita menolak prinsip kementerian untuk menyelamatkan golongan yang berisiko kepada HIV, tetapi kita memerlukan suatu pendekatan yang lebih menyeluruh untuk memastikan golongan gay dan LGBT umumnya tidak terus berkembang dalam negara ini. Inilah pandang sisi yang wajar diketengahkan oleh kementerian. Saya berpandangan Kementerian Kesihatan sewajarnya mengambil pandangan agama dan moral secara bersama dalam menangani isu sebegini. Sinergi bersama JAKIM dan Majlis Fatwa di negeri-negeri seharusnya dirundingkan secara berstrategik bagi mengelakkan implikasi yang lebih parah kemudiannya jika projek rintis pemberian PrEP ini diteruskan. Dalam konteks mengawal penularan LGBT dalam negara, saya ingin menyentuh beberapa item berikut. Pertama, kerajaan mesti mengemukakan statistik semasa setiap satu golongan LGBT dalam negara serta punca dan bagaimana budaya songsang ini boleh menular dalam negara. Yang kedua, menggubal suatu dasar bagi menolak prinsip dan tuntutan terhadap orientasi seksual dan identiti gender yang menjadi lapangan perjuangan golongan LGBT ini. Yang ketiga, menggubal suatu dasar bagi melakukan sekatan terhadap platform media sosial sama ada yang berpengkalan dalam negara maupun di luar negara yang mengandungi unsur LGBT. Yang keempat, memperkukuhkan dasar berkaitan institusi kekeluargaan bagi mengurangkan pengaruh terhadap gelombang LGBT yang masuk ke dalam negara ini. Gulung. Ya, terima kasih. InsyaAllah saya pun nak gulung dah. Jadi penyakit ini berbahaya. Sesungguhnya penyakit ini berbahaya. Bukan, iya. Boleh habis dah? Cerahan sikit. Habis dah? Sikit le. Okey. Waktu dah tamat. Kesempatan lain. Nak tanya minta pencerahan sikit saja. Yang berhormat Ibu Timur, waktu telah dah. Saya nak gulung dah, nak gulung. Okey. Gulung yang berhormat Fokusna. Okey, saya ulangi, penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya. Bukan sekadar mengundang masalah sosial, bahkan ia juga mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Gerullah dengan amaran Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah
wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-Anfal ayat 25. Marilah kita menyahut apa yang diperingatkan Allah. Peliharalah diri kamu dari sesaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja dari kalangan kamu. Ketahuilah bahawa Allah sangat keras siksanya. Tuan Yang Dipertua, saya turut menyokong usul menjunjung kasih terhadap titah Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena.